Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu tengok kehadiran. Okey, ada dalam 14 orang. Agama pelajar. Okey, malam ni kita nak teruskan program kita dengan ex-student kita Adam. Ada Adam? Okey, terima kasih Adam kerana sudi sudi datang memberi perkongsian pada pelajar 5 Ibnu Rushd. Okey, nanti Adam akan perkenalkan diri mana kenal dah, akan beritahu kat mana sekarang, Adam belajar kat mana sekarang, fakulti apa, ambil kos apa, ya. Okey, cikgu banyak beritahu pada pelajar 5 Ibnu Rushd tentang Adam. Itu Adam orang kata pernah mendapat keputusan yang orang kata macam meletup pula rancangan ni kan. Adam pernah mendapat keputusan yang orang kata mengecewakan satu masa tu kan. Akibat terlalu sibuk sangat sibuk dengan macam-macam program. Okey. Jadi mesti ramai nak tahu macam mana daripada keputusan yang sangat mengecewakan tu Adam boleh cover balik sampai berjaya dapat A kan. Dalam masa beberapa bulan boleh dapat A. Apa-apa yang dibuat dan macam mana nak bagi semangat semula. Dan cikgu dah beritahu dia orang ni pada tahun 2019 ni kelas 5 Ibnu Khaldun tu kan 24 orang, cikgu masih ingat. Cikgu rasa dalam 22 orang ataupun 21 orang semuanya dapat A. Betul kan? Alhamdulillah. Betul lah. Semua dapat A daripada 5 Ibnu Khaldun. Jadi macam mana? Cuba bagi semangat sikit pada adik-adik ni yang sekarang ni memang cikgu bersemuka dengan dia orang ni, memang dia orang adalah batch yang bersemuka yang paling sikit sekali. Semuanya online. GM je. Okey. Kadang-kadang GM pun ada masuk, ada tak masuk. Jadi macam mana nak buat? Okey. Okey cikgu. InsyaAllah. Okey, terima kasih Adam. Okey, boleh mula. InsyaAllah. Terima kasih cikgu. Sebelum tu boleh tak kalau saya minta semua buka kamera kan? Adik-adik buka kamera ke ataupun rakan-rakan ni insyaAllah. Yang mana yang boleh buka kamera lah. Yang mana ada masalah lain ataupun masalah apa-apa, insyaAllah tak apa je. Tapi seeloknya bolehlah buka kamera. Sebabnya pada hari ni insyaAllah kita lebih nampak kepada dua hala lah. Macam bersembang, santai, macam rakan-rakan lah. Tak adalah macam penceramah jemputan ke ataupun sebagainya. Boleh saya bagi insyaAllah 2 minit untuk buka kamera. Mana yang cepat. tak standby ke. Dia orang ni pemalu Adam. Janganlah malu dengan Adam je. Dia ni pemalu. Ada tak? Tak boleh buka semua tak apa. Kalau saya ada yang buka lah macam tu. InsyaAllah boleh je. Cepat ni Nabil, Zakwan, yang lelaki ni. Lelaki tak pakai tudung. Cepat buka kamera. Okey Hakimi. Pun nampak kipas je. Tu. Okey Nabil. Boleh. Siapa nak chat ke buat apa ni yang ada yang dapat. Okay, boleh saya mula cikgu?
Boleh. Okey. Boleh mula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat? Boleh je buka je mic. Kalau boleh tak payah tutup mic pun tak apa. Sihat bang, sihat. Sihat, alhamdulillah. Yang lain semua Alhamdulillah. sihat? Sihat. Syafiq, Faris, Sihat. sihat Okey, alhamdulillah. Saya rasa saya tak perlulah untuk perkenalkan diri saya secara lebih detail. Sebabnya rasanya semuanya sempat bersama dengan saya dalam tempoh baru je beberapa tahun saya tinggalkan dunia persekolahan dan saya beralih ke dunia alam di alam universiti lah. InsyaAllah, nama saya Muhammad Adam bin Hamzi. Saya merupakan alumni, kiranya dah sebagai alumni pelajar Sekolah Menengah Agama Haji Ahmad Yatim tahun 2019 dan untuk dikategorikan sebagai seorang pelajar cemerlang, bagi saya bersama rakan-rakan saya, mereka semua kami bersama-sama berusaha untuk berjaya cipta satu kejutan ataupun untuk memberi hadiah kepada cikgu sebagai sebagai jasa yang telah bagi kepada kami untuk mendidik kami lah tentang perniagaan, insyaAllah. Jadi terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Cikgu Fazlia atas kepercayaan dan peluang yang diberi kepada saya, insyaAllah. Jadinya untuk pada malam ini, saya tak naklah macam ibarat saya memberi ceramah semata-mata ataupun datang sebagai memberi perkongsian semata-mata, tetapi tiada interaksi dua hala antara saya dan adik-adik semualah. Saya bahasakan diri dengan adik-adik, insyaAllah. Saya dan adik-adik semua. Jadinya di akhir saya akan berceritakan sedikit sahaja berkaitan dengan pengalaman macam mana cara untuk saya build up balik daripada kejatuhan saya dan macam mana saya akan kongsikan tips-tips kejayaan yang boleh untuk anda terapkan dalam diri anda sewaktu anda belajar sehinggalah anda habis belajar dan sehinggalah anda sambung ke alam universiti pula, insyaAllah. Jadinya sedikitlah berkaitan dengan pengalaman ataupun perjalanan saya sewaktu saya menduduki peperiksaan SPM Perniagaan pada tahun 2019. Saya ingat lagi pada 2018 pada tingkatan 4, saya seorang pelajar yang aktif, boleh dikategorikan sebagai aktif. Pergi ke sana, sini, sukan, saya masuk co-curriculum, saya join silat, saya join kadet polis dan sebagainya. Semuanya saya join atas semata-mata untuk suka secara minat. Tetapi dalam masa yang sama, kesilapan saya pada waktu ketika itu adalah saya mengabaikan pelajaran saya pada waktu ketika itu. Saya mengabaikan pelajaran saya dan sejujurnya sepanjang tahun itu saya tidak fokus kepada pelajaran. Belajar itu masuk kelas, buka buku, kita belajar, kita dengar apa cikgu cakap. Tetapi untuk revision, untuk berjaya dalam exam mesti ada pasang niat untuk berjaya. Tetapi hanya niat semata-mata. Tiada tindakan, tak ada action daripada saya sendiri pada waktu ketika itu. Dan pada akhir tahun 2018, apa yang membakar semangat saya untuk saya bangkit balik pada tahun 2019 adalah saya sedar 2019 adalah titik tolaknya. Saya perlu untuk menduduki peperiksaan SPM. Jadi macam adik-adik semua, pada tahun ni adik-adik pun akan menduduki peperiksaan SPM. Tahun ni atau tahun depan lah maksud saya. Anda semua akan menduduki peperiksaan SPM. SPM ni akan menentukan masa depan anda. Ada masalah lain kejap. Cikgu.
Malas. Hello, dah okey dah? Okey. Okey cikgu, maaf saya cikgu. Line cikgu ke line kamu ah? Musim line saya cikgu, musim-musim hujan ni dia line dia kurang memuaskan cikgu. Tak apa. Sekarang kat Terengganu dia musim hujan, dia jadi sekejap okey, sekejap tak okey. Jadinya saya sambung balik, semula dengar kan. Saya sambung balik. Macam mana selepas daripada saya sedar apa kesilapan saya, masalah ujian setara 1. Dan saya pernah lagi satu pembakar semangatnya adalah daripada dorongan cikgu. First, second, cikgu dan ibu bapa lah yang first. Yang second, dorongan daripada kawan-kawan. Third adalah dorongan daripada, siapa masih ingat, saudara Haizan, bekas ketua umum sebelum saya 2018. Dia pernah bercakap dengan saya satu ayat sahaja yang membuatkan saya terasa dan membuatkan saya macam deep, macam ibarat macam, ya Allah, mampukah aku untuk tahun hadapan? Apa ayat dia? Adam, tahun depan dah jadi ketua pelajar. Ketua pelajar mesti kena pandai. Dan itu kamu adalah sebagai seorang role model untuk kepada pelajar-pelajar lain. Jadinya, apabila saya mendengar kata-kata daripada saudara Haizan tu, dia sebenarnya membakar semangat saya. Tetapi membakar semangat tu, kadang-kadang kan kita sebagai seorang pelajar, saya faham bagaimana kita ni semangat kita terbakar sekejap saja. Lepas daripada program ni, insya-Allah semangat terbakar sekejap. Tapi lama-kelamaan, makin lama makin pudar balik. Jadi itulah saya pada waktu ketika itu. Kita sama. Kita adalah pelajar. Dua-dua saya pelajar dan awak pun pelajar. Jadinya pada waktu, tahun hadapan, waktu ujian setara 1, saya masih lagi sibuk dengan kepimpinan pada ketika itu, dengan aktiviti-aktiviti kurikulum, sukan dan sebagainya. Saya sibuk dengan perkara-perkara sebagainya. Dan akhirnya Tuan uji pada ujian setara 1, semua ke-11 subjek yang saya ambil pada waktu SPM ketika itu, semuanya merundum, termasuk subjek yang sepatutnya saya boleh skor, subjek contoh macam subjek Bahasa Melayu, subjek perniagaan yang sepatutnya saya memang dah boleh skor. Tetapi semuanya merundum. Dan saya di dalam 54 orang, tak silap saya, batch saya ketika itu, dan saya adalah second last dalam batch pada waktu ketika itu. Itu untuk pengetahuan semualah. Ini bukan untuk saya membuka aib saya sendiri, tetapi untuk saya bercerita kepada adik-adik, kepada rakan-rakan, macam mana start daripada situlah saya cuba sedaya upaya bangkit sedikit demi sedikit, kadang-kala jatuh jua dan terpaksa bangkit kembali sehingga saya dapat berada di sini. Walaupun sekarang bukanlah saya berada di puncak, saya masih lagi pelajar, tetapi alhamdulillah Tuhan bagi kemudahan, Tuhan bagi kesenangan untuk saya menikmati apa yang saya dapat nikmati pada waktu ketika ini. Jadinya selepas sahaja daripada saya jatuh pada waktu ketika itu, saya banyak mendapat orang kata bila orang nampak kita dah dalam keadaan susah, kadang-kala kita takkan dengar kata-kata semangat, tetapi kita akan dengar kecaman dan kutukan daripada orang di sekeliling kita. Jadinya daripada kecaman dan kutukan itulah sebenarnya kita boleh ambil untuk kita buat sebagai pembakar semangat hidup kita. Pembakar semangat untuk kita buktikan kepada mak ayah kita hendak buktikan kepada cikgu-cikgu kita yang banyak memberi kita semangat, yang sentiasa mengajar kita walaupun pelbagai karenah yang kita buat, pelbagai perkara yang kita lakukan, tapi mereka masih setia untuk mengajar kita. Jadinya pada waktu tu saya cuba untuk mencari kawan-kawan saya yang mana yang boleh untuk mengajar saya.
Macam sahabat-sahabat saya seperti saudara Saeh, Ahmad Saeh, saya ingat lagi. Saudari Putina Syahada. Saya cuba untuk mencari mereka. Saya cari atas sebab mereka boleh untuk bantu saya macam mana untuk saya build up balik. Dan mereka sentiasa memberi dorongan. Jadinya, apa pengajaran daripada yang adik-adik dan rakan-rakan yang boleh ambil daripada apa yang saya ceritakan pada ketika ini adalah pertama, walaupun segagal mana pun kamu pada waktu ketika itu, sejatuh mana pun kamu waktu ketika itu, tersembam ke, cubalah untuk cari tali yang boleh untuk kamu berpaut dan kamu bangkit semula sehingga kamu berjaya pada waktu pada hari ini. Adik-adik suka untuk saya cakapkan, suka untuk saya ingatkanlah kepada adik-adik yang kehidupan selepas SPM ini lebih mencabar. Ketika anda masuk ke alam universiti nanti, kehidupan anda akan lebih mencabar. Anda akan jumpa bermacam-macam dengan orang, bermacam-macam orang untuk anda adaptkan diri anda, bagaimana untuk anda membawa diri anda ke satu tempat yang lebih baik. Kejutan budaya kan, Jam? Dia boleh menjadi kejutan budaya lah cikgu, boleh katakan macam tu. Dia dengan environment sekeliling kita macam mana, kalau kita tak pandai bawa diri, saya boleh jamin anda akan hanyut. Anda akan hanyut sehanyutnya. Tapi kalau anda pandai bawa diri, insya-Allah anda mampu hidup dengan suasana walaupun suasana di sekitar anda tu seteruk mana pun, anda mampu untuk menjaga diri anda sendiri. Itu je nasihat saya pada untuk adik-adik yang saya sayangi sekalian lah. Jadinya selepas daripada saya mencari, alhamdulillah Tuhan tak nak bagi kepada saya awal. Tuhan tak nak tunjuk kejayaan itu pada ujian pertengah tahun. Tuhan tak tunjuk pada ujian percubaan. Tapi alhamdulillah Tuhan bagi keputusan yang memberansangkan untuk saya dalam hampir semua subjek yang mana yang merundum dan sebagainya. Tuhan bagi, mungkin itu adalah ganjaran atas daripada usaha saya, apa yang saya lakukan selama ni. Tuhan bagi dan alhamdulillah pada waktu ketika ini saya masih lagi bersama-sama, saya sama seperti rakan-rakan saya yang berjaya yang lain untuk kami meneruskan pelajaran kami di peringkat yang lebih tinggi seperti universiti lah. Jadi adik-adik, suka untuk saya ingatkan lagi satu perkara. Jangan ambil ataupun pandang enteng untuk anda katakan bahawasanya, alah tak apa, subjek ni senang. Subjek ni tak perlu untuk kami lakukan revision, tak perlu nak buat ni. Senang je ni, boleh skor. Tapi anda sebenarnya tak tahu apa yang akan datang. Jadinya seeloknya anda perlu untuk build up diri anda balik, untuk anda revision, untuk anda kaji balik sama ada betul ataupun tidak. Jika anda bersenang lenang pada waktu ketika ini, anda akan bersenang lenang pada waktu akan datang. Sejujurnya saya kata, sebenarnya jika anda bersenang lenang pada waktu ketika ini, anda akan susah. Sebab saya pernah rasa macam mana kesusahan itu. Saya pernah rasa macam mana susahnya saya nak, saya pecah rahsia sikit lah. Sebenarnya ini bukan untuk membuka aib diri saya sendiri. Tetapi saya untuk berkongsi lah dengan adik-adik semua. Maksudnya, untuk saya masuk ke universiti agak sukar pada tak kala kawan-kawan saya semua dah dapat tawaran ke universiti, saya masih belum dapat tawaran ke universiti. Dan alhamdulillah sekarang dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dengan doa-doa daripada, saya minta doa daripada guru-guru saya, daripada ibu bapa saya, ahli keluarga saya, alhamdulillah Tuhan berikan izin saya untuk saya buktikan kembali dan saya dapat sambung pelajaran saya di Universiti Sultan Zainal Abidin di Niza, Terengganu. Jadinya adik-adik, saya pun tak naklah cerita secara detail pengalaman perjalanan hidup dan sebagainya. Jadinya macam mana saya nak build up itu? Pertama saya dah bagi tahu tadi, iaitu carilah rakan atau kalau anda rasa yang anda ni diri anda lemah sangat dalam pelajaran, carilah rakan yang boleh untuk anda berpaut
dengan meminta tolong untuk mengajar anda. Tetapi janganlah harap 100% kepada rakan tersebut. Nanti ia akan membebankan rakan kamu pula. Sebab balancekan, sama ada balancekan dengan pertanyaan bersama-sama rakan, pertanyaan dengan guru-guru, interaksi bersama dengan guru-guru, tanya jika anda tak tahu, dan interaksi dengan diri anda sendiri. Interaksi dengan diri anda sendiri itu adalah amat penting. Macam mana anda hendak ulang kaji, setakat kalau anda nak ulang kaji diri anda sendiri untuk sekadar membaca buku semata-mata, percaya cakap saya, itu tidak akan membantu anda 100%. Hanya akan membantu anda di dalam 15% semata-mata. Dia akan untuk hanya anda membaca semata-mata. Kalau subjek-subjek lain, mungkinlah kalau perniagaan, ikut berdasarkan pengalaman saya dahulu, saya hafal berkaitan dengan jenis-jenis perniagaan dan sebagainya. Saya masih ingat lagi lah sikit cikgu. InsyaAllah saya ingat lagi sikit. Tetapi cikgu memang pesan kat dia orang, Adam. Cikgu memang pesan kat dia orang. Baca, faham, hafal. Baca, tak faham, hafal juga. Betul cikgu. Sebab benda tu saya pernah lakukan macam mana apa yang cikgu minta itu. Baca, faham dan hafal. Saya cuba untuk hafal. Sebenarnya waktu ujian pertengahan tahun atau ujian percubaan, tak silap saya cikgu, saya pernah cuba untuk teknik menghafal tersebut dan ia mendatangkan hasil. Tetapi malangnya pada waktu tu saya sedar saya cuba dah terlambat. 3 hari sebelum exam tak silap saya. 3 hari sebelum exam barulah saya bertungkul lumus nak hafal. Saya duk tasmik dengan rakan-rakan macam mana untuk hafal sesuatu benda tu kan. Sebab dah terlalu banyak dia kena hafal dalam kan. Nak hafalnya time tu mungkinlah dah masuk sampai bab 8, bab 7 kalau ni kan. Tetapi kita baru nak start hafal daripada bab 1. Bayangkan dalam 3 hari. Sempat ke adik-adik untuk hafal dalam 3 hari macam tu? Saya memang takkan sempat. Jadinya saya menampakkan hasil daripada teknik tersebut dan saya sumpah teknik untuk bagaimana saya build up dalam perniagaan saya, subjek perniagaan saya, dan saya cuba untuk subjek SPM dan alhamdulillah time SPM, dan alhamdulillah Tuhan buktikan bahawa itu adalah cara yang terbaik. Wahai Adam Hamzi, kenapalah kau tak dengar cakap cikgu kau awal-awal time tu? Saya pernah cakap kepada diri saya. Dan itu adalah cara yang terbaik. Dan akhirnya Tuhan buktikan saya mendapat perniagaan. Alhamdulillah lah A dalam subjek perniagaan. Jadi apa yang cuba untuk saya sampaikan kepada adik-adik pada hari ini sebenarnya adalah seeloknya dengarlah apa nasihat daripada cikgu. Sesungguhnya cikgu anda tu tahu bagaimana teknik untuk anda skor di dalam satu subjek itu. Di samping anda mencuba teknik tersebut, anda perlu untuk mencari satu teknik baharu untuk anda skor di dalam sebuah subjek lah. Jadi sukalah untuk saya ambil satu cerita daripada rakan-rakan saya di universiti yang saya kenal. Saya ada bertanya, saya rasa semua tahu saya juga ada join dalam bahas ala parlimen sekolah kan. Jadinya benda ni adalah menjadi satu hobi saya dan saya teruskan di peringkat universiti. Dan untuk berdebat ni, bahas di universiti dipanggil debat lah. Untuk berdebat ni kita perlu memerlukan satu matlamat yang jelas untuk kita kita sampaikan apa yang ingin kita sampaikan dalam sesebuah usul tersebut. Jadinya mereka pernah ceritalah kepada saya macam mana mereka mereka fikir macam mana untuk fahamkan audiens dan fahamkan hakim ketika itu supaya matlamat yang ingin mereka sampaikan tu berjaya untuk diadaptasi ataupun didengari secara jelas. Jadinya mereka mencipta satu formula yang dipanggil sebagai formula tulang ikan. Formula tulang ikan inilah dia sebenarnya adalah bagaimana untuk tunjukkan satu flow perjalanan penceritaan yang ingin anda sampaikan kepada orang. Jadinya hasil daripada
penciptaan tulang ikan ni, alhamdulillah pasukan debat waktu ketika itu mereka berjaya untuk naib Johan debat alam sekitar pada tahun 2018 ke 2017 kalau tak ingat saya. Waktu tu saya tak masuk lagi lah Uniza. Jadi apa yang mereka buat untuk mereka cuba untuk fahamkan audiens, mereka mencipta satu resepi baru untuk mereka berjaya dan hasilnya mereka berjaya. Macam itulah untuk adik-adik sekalian. Jika adik-adik ingin berjaya, cubalah untuk adik-adik cipta satu resepi diri sendiri yang baru, bagaimana untuk anda skor dalam sebuah subjek ni. Macam mana formula daripada diri anda untuk anda skor dalam sebuah subjek ni. Percaya ataupun tidak, jika anda jumpa satu teknik ataupun satu tonik yang baik untuk diri anda, memang anda akan berjaya untuk adaptasi pelajaran, mudah untuk faham apa yang dipelajari dan anda akan lebih minat untuk membuat ulang kaji secara sendiri. Dan anda boleh juga mengajak rakan-rakan. Dan hasilnya anda akan lihat nanti pada waktu keputusan SPM. Kalau time saya bulan 3, kalau sekarang bulan berapa cikgu result SPM akan keluar? Biasa bulan 6 ke bulan 7 macam tu lah. Oh, dia lewat. Lewat. Nanti anda akan lihatlah pada bulan 6, bulan 7 tu. Sama anda sendiri yang akan pilih sama ada anda hendak menangis atau anda hendak gembira. Kalau anda pilih hendak gembira, saya harapkan kepada anda sekalian untuk bersusah-susahlah terlebih dahulu dan bersenang-senanglah kemudian. InsyaAllah nanti nikmat itu anda sendiri akan rasai dan anda sendiri akan macam mana anda sendiri akan rasa macam mana betapa gembiranya diri anda dapat kecap apa yang sebenarnya yang diperlukan dalam hidup ni sebenarnya. Jadinya itu adalah sedikit lah yang boleh saya ceritakan berkaitan dengan perjalanan dan apakah tips untuk yang boleh saya bangkit daripada diri saya ketika saya gagal satu ketika dahulu dan alhamdulillah saya berada di satu tempat yang boleh saya meneruskan pelajaran saya dan boleh sehingga saya berjaya suatu hari nantilah insya-Allah. Dan saya percaya adik-adik sendiri pun mampu untuk melakukan perkara yang sama. Jadinya itu habislah about perkara yang pertama untuk saya kongsikan pada malam ni. Jadi untuk yang kedua sebenarnya saya ada slide tapi saya rasa saya tak share kot. Just saya akan berkongsi secara lisan sahaja dan saya harap kepada adik-adik yang berada di rumah ataupun semua berada di rumah kan. Yang berada di rumah untuk catatlah sedikit apa yang ingin saya sampaikan. Mana tahu anda boleh untuk adaptasi dalam diri anda dan anda boleh berjaya pada masa akan datang lah. Jadi sebelum saya masuk ke topik kedua, cikgu, sebelum tu boleh kita tengok semua macam diam je. Boleh kita bagi break five tak cikgu? Sekejap je cikgu. Boleh. 5 minit. InsyaAllah. Jadi mana yang nak minum air ke, nak apa ke, insyaAllah bolehlah terlebih dahulu. Saya bagi peluang dan ruang lah. Jadi lepas daripada ni, lepas daripada ni saya akan sharekan sedikit tips dan saya akan buka kepada soal jawab lah. Supaya kita lebih kepada dua hala. Maksudnya tak naklah saya macam shock sendiri, saya habis-habis cakap, saya balik. Saya tutup komputer saya. Tak adalah macam tu. Bolehlah sediakan beberapa soalan, insyaAllah yang mana saya boleh bantu, saya bantu, yang mana saya boleh jawab, saya jawab. Okay, kita rehat secara 5 minit lah, insyaAllah. Masih. Lama sangat Adam, 2 minit lah. Adam, 2 minit cukup Adam? 2 minit tu lama sangat lah. 2 minit boleh cikgu? 2 minit cukup lah. Okay cikgu, boleh cikgu, insyaAllah. Okay. Dia orang memang dah pergi bilik air kan maknya tu. Semua tak on kamera.
Okey cikgu. Maaf cikgu lama sikit. Tak apa. Okey, saya sambung sedikit lah. Selesai beredahan nanti. Nanti insyaAllah nanti last kali saya akan buka untuk anda bertanya lah sedikit. Saya harap adalah pertanyaan 2-3 soalan daripada adik-adik ataupun rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Bolehlah untuk saya berkongsi lah lebih sedikit macam mana dan ni lah. Jadinya saya akan sharekan sedikit macam mana tips kejayaan untuk anda boleh untuk anda lakukan untuk anda lakukan lah. Pertama adalah anda perlu untuk yakin dengan diri sendiri. Yakin untuk diri sendiri. Maksudnya di sini anda perlu untuk percaya kepada diri anda bahawasanya anda boleh untuk berjaya ataupun anda boleh untuk melakukan sesuatu perkara yang ingin hendak anda lakukan. Contohnya macam kalau macam sekarang, situasi sekarang, anda ingin mendapat perniagaan A dalam SPM. Pertama yang perlu untuk anda buat adalah perbaikikan diri anda, perbaikikan mindset dan percaya kepada diri anda untuk anda berjaya. Untuk bahawasanya anda boleh untuk mendapat keputusan yang cemerlang di dalam subjek perniagaan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah enjoy dengan apa yang ingin anda lakukan. Percaya cakap saya, kalaulah anda enjoy dengan apa yang anda ingin anda lakukan, anda tak akan ada perasaan stres, anda tak ada perasaan macam ya Allah, kenapa susah sangat perkara ni, susahnya subjek ni untuk aku lakukan. Jadinya saya percaya kalau subjek perniagaan ni mereka sendiri yang pilih cikgu. Pilih. Kiranya pilihan sendirilah kan. Jadinya bila pilihan sendiri maksudnya adalah minat anda. Jadinya anda boleh maksudnya tiada masalah lah untuk anda enjoy untuk belajar dalam subjek perniagaan ni. Kalau boleh saya katakan macam tu. Sebab apa? Rata-rata orang yang pernah saya jumpa ataupun diri saya sendiri ataupun rakan-rakan saya lihat ada kalau waktu form 5 dahulu ada yang suka pada subjek math, ada yang suka pada subjek perniagaan. Rata-ratanya mereka semua skor apa yang subjek mereka suka tu. Dan macam saya suka subjek matematik, subjek math, subjek BM, bahasa Melayu, lagi subjek bahasa Melayu memang saya ni lah. Dan alhamdulillah Tuhan berikan kejayaan kepada saya atas sebab saya pun tak ada perasaan stres waktu belajar, walaupun pada awalnya saya stres lah juga dengan beberapa perkara. Tapi alhamdulillah bila saya fikirkan enjoy je apa yang ingin saya buat, alhamdulillah saya mampu untuk laksanakannya. Dan macam sekarang di universiti, apa yang boleh saya katakan kepada anda, saya tetap teruskan dengan apa yang ingin saya suka. Maksudnya saya suka di dalam bidang debat, saya suka dalam bidang kepimpinan, saya suka dalam bidang kesukarelawanan dan saya enjoy dengan apa yang saya buat. Walaupun di universiti saya tetap ambil 11 subjek ego. Saya tetap ambil 11 subjek dan satu semester? Satu semester 11 subjek. Satu semester bukan setahun ya adik-adik. 6 bulan. Satu semester 6 bulan, 6 bulan gitu. Jadinya macam mana 11 subjek tu untuk kita adaptasikan macam mana kita nak yakinkan diri kita untuk kita boleh melaksanakan untuk kita lakukan satu perkara. Dan alhamdulillah disebabkan saya yang pilih kos ini, saya yang pilih kos pengajar Islam Teknologi Maklumat yang saya ambil sekarang, dan saya enjoy dengan apa yang saya buat dan alhamdulillah Tuhan beri kemudahan dan insya-Allah lah sekarang pun saya dah masuk kepada semester 5 dan insya-Allah tahun depan pun dah semester 6, semester yang terakhir, dan saya pun dah harungi 4 semester yang di belakang, sekarang pun dah pertengahan semester 5. Jadinya apa yang saya nampak adalah semuanya berada dalam keadaan okey dan saya enjoy dan saya tidak stres. Dan nanti saya akan cerita sedikit macam mana kehidupan di universiti untuk adik-adik
barulah adik-adik tahu betapa sukarnya kehidupan di universiti sebenarnya kalau adik-adik tak bersedia daripada sekarang lah. Dah nak habis Adam? Maksudnya satu semester lagi habis? Satu semester lagi insyaAllah saya habis lah diploma. Alhamdulillah. Kejap je kan? Okey. Sekejap je cikgu. Okey, itu yang kedua lah. Yang ketiga, letakkan matlamat dan hala tuju yang jelas. Seperti yang saya dah bagi tahulah sebentar tadi, ini saya tak uraikan panjang lah. Sebab pun masa pun semakin suntuk, saya tak nak drag terlalu lama. Jadinya, letakkan matlamat dan hala tuju ni seperti yang saya bagi tahulah sebentar tadi. Macam mana set goal anda untuk anda capai matlamat yang ingin anda lakukan pada untuk anda capaikan matlamat anda lah. Dan seterusnya, bijak dalam menguruskan masa. Study smart, no hype. Maksudnya apabila belajar ni, janganlah anda fikir untuk belajar semasa tu aku nak A. Itu memanglah bagus, dia dapat membakar semangat anda. Tetapi anda lupa untuk rehatkan diri anda, untuk tenangkan diri anda, untuk tenangkan akal fikiran anda. Otak kita ini ibarat mesin. Lama-lama kita guna jam jua. Jadinya janganlah kita bebankan akal fikiran kita, kita bebankan otak kita dengan atas sebab kita ingin berjaya. Tetapi bagilah masa dengan baik-baik, sediakan jadual belajar, sediakan jadual belajar dan manfaatkan waktu-waktu yang terluang untuk anda beriadah, untuk anda belajar, untuk anda ulang kaji dan sebagainya agar kesihatan mental anda pun mampu untuk terjaga. Percaya ataupun tidak, sekarang kalau anda boleh katakan Google belajar secara online ni adalah lebih mudah jika anda berada di universiti. Percayalah, belajar melalui secara atas talian ini akan membebankan diri anda sendiri. Anda akan berasa tekanan mental. Saya ada baca beberapa statistik yang pernah saya baca. Banyak kes-kes tekanan mental yang berlaku dalam kalangan pelajar dan tidak kurang juga berlaku pada pelajar sekolah menengah yang nak duduki peperiksaan. Pelajar sekolah rendah pun ada yang berlaku yang mengalami tekanan mental disebabkan sistem pembelajaran online ini. Jadinya bijak menguruskan masa tu amat penting dalam waktu tempoh yang sukar ini, tempoh pandemik ini, yang anda perlu hadap dengan nak SPM-nya, nak target A-nya, nak masuk Google Meet-nya dengan perasaan malasnya. Apabila kita berada kat rumah, saya percayalah memang perasaan malas tu memang menyelubungilah hidup anda. Saya yakinlah perkara tu. Jadinya itulah pentingnya untuk anda membahagi masa dan anda tenangkan akal fikiran anda supaya tak naklah saya dengar nanti keluar dalam berita pelajar semahami ada berlaku tekanan-tekanan mental. Tak naklah berlaku sebab tu. Seelok-eloknya kita elakkanlah daripada perkara seperti itulah, insyaAllah. Dan yang seterusnya adalah menjaga hubungan dengan ibu bapa, Allah Subhanahu Wa Taala dan guru-guru kita, para pendidik kita. Jaga hubungan dengan Allah ni amat penting. Waktu saya ingat lagi, waktu first saya masuk ke universiti, ada seorang lecturer, seorang ustaz yang memberi nasihat kepada umum lah, kepada semua pelajar diploma waktu itu. Katanya, dalam pembelajaran online ni, anda perlu juga untuk jaga hubungan anda dengan Allah. Sebab apa? Elakkanlah daripada study hard sehingga kan anda mengabaikan waktu. Maksudnya pukul 1:30 dah masuk waktu zuhur tapi sengaja lewatkan. Sedangkan anda ada masa terluang untuk boleh solat di awal waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, elakkan daripada melihat perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Saya tak naklah mengelakkan ni. Sebab apa? Apabila otak kita ni, apabila kita melihat perkara-perkara yang tidak elok, dia akan merangsang otak kita untuk lebih tidak cerdas, lebih tidak cergas. Nescaya apa yang akan kamu belajar, apa yang ingin kamu belajar, susah untuk masuk ke akal fikiran kamu dan susah untuk kamu adaptasi apa yang kamu belajar.
apabila akal fikiran dah kotor macam tu. Jadi seeloknya elakkanlah dua perkara ini. Jagalah hubungan kita dengan Allah SWT. Dan hormatlah kepada kedua ibu bapa dan hormatlah kepada guru-guru. Hormat kepada kedua ibu bapa ni saya rasa semua dah tahu macam mana cara untuk kita hormat kepada kedua ibu bapa. Janganlah tinggikan suara. Kita saling membantu dia kalau kita kat rumah, time masa-masa kita terluang. Dan hormat kepada guru. Yang ini time pelajaran online ni sukalah untuk saya sentuh sedikit lah hormat kepada guru ataupun tenaga pendidik ni. Waktu online ni contohnya macam guru kita tanya soalan tapi kita ambil pendekatan untuk diam. Kita tak nak mencuba. Itu adalah salah satu macam kurang elok lah. Molek untuk saya cakapkan adalah kurang elok lah adab kita dengan guru. Dan yang kedua, bila kita belajar bersama guru, kita tak nak tunjukkan muka kita atas sebab kadang-kadang sebabnya bukan sebab line buruk ataupun lain, tetapi sebab kita tak bersiap, kita berada di atas katil, kita belajar sambil baring. Walaupun saya cakap kita perlu enjoy dalam pelajaran, tetapi janganlah itu terlebih enjoy nama dia. Adab dan tata tusila itu perlu juga untuk dijaga agar keberkatan itu yang penting sebenarnya. Kejayaan dan keberkatan itulah sebenarnya kunci untuk anda berjaya pada masa akan datang sebenarnya. Jadi kalau anda berjaya semata-mata tapi tak ada keberkatan, anda berjaya pada ketika SPM saja, percaya cakap saya, pada akan datang keberkatan itu anda akan lupa apa yang anda belajar pada waktu sekarang. Dan benda tu mungkinlah akan berlaku balik kepada diri anda jika anda bergelar seorang pendidik satu masa akan datang. Anda akan rasalah bagaimana. Jadi seterusnya itu adalah tips sedikitlah tips kejayaan yang boleh untuk saya kongsikan kepada anda. Jadi ada sedikit lagi tips kejayaan. Saya ambil satu contoh perniagaan yang diusahakan oleh orang Melayu kalau tak silap saya, Muhammad Ali Ehsan ataupun nama kedainya Al Ehsan. Semua tahu kan Al Ehsan? Kalau semua tahu cuba komen dekat bawah, tahu atau tak kedai kasut Al Ehsan ataupun kedai sukan Al Ehsan. Cuba komen dekat ruangan chat. Saya tahu Google Meet boleh komen, Zoom pun boleh komen juga. Cuba komen. Komen je, saya tak minta buka ni apa, tahu kan? Saya pernah berjumpa dengan pengarah CSR Korporat Pantai Timur, Al Ehsan, yang dia menjaga wilayah Pantai Timur untuk korporat sosial ni. Al Ehsan, saya pernah berjumpa dengan dia dan saya pernah berborak dengan dia. Apa resolusi kejayaan Al Ehsan pada waktu ketika ini, walaupun dia menjual barangan branded, barangan yang berjenama dan barangan mahal, tetapi banyak perniagaan mereka laku sehingga kan hampir di seluruh Malaysia, yang bermula daripada kedai mereka di Johor Bahru, kalau tak silap saya, apa yang saudara Alif cerita ke saya, iaitu pengarah CSR tersebutlah. Bermula di Kota Baru, akhirnya mereka berjaya membuka semua cawangan. Bukan setakat berjaya, tapi mereka juga bukan setakat berjaya dalam perniagaan, mereka juga berjaya dalam membantu masyarakat, membantu anak muda untuk berjaya bersama-sama dengan mereka. Apa rahsia kejayaan Al Ehsan sebenarnya? Sebenarnya rahsia kejayaan Al Ehsan ni ada 3 perkara saja. Apa yang saudara Alif tu bagi tahu kepada saya. Pertama adalah taat kepada perintah agama. Ini yang saya tekankan daripada tadi. Taat kepada perintah agama. Kedua, taat dan hormat kepada ibu bapa serta guru-guru dan para pendidik mereka ataupun orang yang lebih tua daripada mereka. Dan yang ketiga, apa resolusi kejayaannya adalah berbakti kepada masyarakat. Berbakti kepada masyarakat ni maksudnya berbakti kepada orang sekeliling kita lah, kan cikgu kan? Maksudnya berbakti kepada orang sekeliling kita. Jadinya kalau kita sebagai seorang pelajar, maksudnya pelajar sekolah sekarang, bolehlah berbakti kepada rakan-rakan, sama-sama membantu untuk kita berjaya. Kalau mungkin anda berada di alam universiti, mungkinlah anda dapat berbakti kepada masyarakat dalam
program-program komuniti. Kalau macam saya lebih suka untuk terlibat dengan program-program komuniti. Siapa yang ikut perkembangan saya melalui IG ataupun ada ternampak dan sebagainya, mungkin akan tahulah program-program yang saya join dan saya buat, dan alhamdulillah perkara tu apabila kita buat sebenarnya mendatangkan kegembiraan dan kepuasan dalam diri kita. Kita akan berasa tenang dan kita tak akan berasa gelisah yang teramat-amat, dan kita akan mudah untuk melakukan segala perkara yang ingin kita laksanakan. Jadi ini ini sahaja 3 resolusi kejayaan Al-Ihsan. Mereka tak adalah kata perlu ambil perkara ini, perlu untuk buat benda-benda yang susah. 3 perkara yang mudah ini sahaja yang boleh untuk anda laksanakan. Taat pada perintah agama, taat pada ibu bapa atau para pendidik, dan berbakti kepada orang sekeliling ataupun masyarakat. 3 perkara ini. Jadi saya percaya pelajar-pelajar Semahami ni Semahami hebat, atau dalam slogan Semahami hebat kan. Pelajar Semahami ni semuanya hebat-hebat, mampu untuk melaksanakan 3 perkara ini. Cukup anda laksanakan 3 perkara ini dan anda tambahkan dengan semangat untuk anda belajar, insya-Allah saya doakan anda berjaya mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM, insya-Allah. Jadi saya mendoakan kejayaan anda lah untuk mendapat keputusan yang cemerlang. Jadi itulah resolusi kejayaan Al-Ihsan, macam mana mereka berjaya waktu ketika ini. Ketika inilah. Jadi seterusnya, di samping anda menerapkan resolusi kejayaan untuk anda berjaya dalam perniagaan, untuk anda berjaya dalam subjek, maafkan saya, untuk anda berjaya dalam subjek yang anda pelajari, berjaya dalam pelajaran. Di samping itu juga anda perlu untuk mengejar kejayaan di di alam sana, iaitu di akhirat, insya-Allah. Jadi kita berada di dunia ni bukanlah selama-lamanya, kita akan bergerak ke alam yang lebih lama, yang alam selama-lamanya kita akan tinggal, iaitu alam akhirat lah. Jadinya resolusi kejayaan akhir zaman ni untuk diri sendiri, saya nasihatkan kepada adik-adik untuk memperbanyakkan bertasbih dan berpegang teguh kepada Al-Quran. Tambahan pula, saya percaya adik-adik semua adalah para hafiz dan hafizah. Mungkin ada yang dah khatam 30 juzuk. Kalau saya ingat saya waktu saya masih sekolah di Semahami dulu, ada yang tingkatan 3 dah khatam, ada yang tingkatan 4 dah khatam, tingkatan 5 dah khatam. Jadi sentiasa berpegang teguh dengan Al-Quran, berpegang teguh dengan pedoman yang Tuhan telah berikan kepada anda. Jadi seterusnya adalah memperbanyakkan infak dan sedekah. Walaupun memanglah sekarang ni anda pelajar lagi, tiada income sendiri, tapi mungkin anda boleh start slow-slow untuk bersedekah seperti 1 sen, 2 sen pada hari Jumaat pada awalnya, dan anda boleh untuk teruskan pada masa-masa akan datang. Percaya ataupun tidak, dengan anda bersedekah ini, insya-Allah rezeki anda akan bertambah murah dan berlimpah ruah lah. Bukanlah rezeki ni, bukanlah kita hendak katakan dari segi keuangan semata-mata, tetapi dari segi kecergasan, nikmat rezeki ni, dari segi rakan-rakan yang baik, dari segi persekitaran yang baik, dari segi akal fikiran, tubuh badan yang baik, itu juga boleh kita kategorikan sebagai rezeki. Rezeki yang Tuhan beri. Tuhan dia nak beri rezeki, dia tidak tumpu kepada sesuatu bidang saja, tapi dia akan beri di bidang yang kita sendiri tak perasan. Itu adalah nikmat yang sepatutnya, nikmat yang kita dapat. Jadi bolehlah try untuk perbanyakkan sedekah dan perbanyakkan membuat amal ibadat lah, insya-Allah. Jadi seterusnya, ini yang terakhir, iaitu perbanyakkan membaca surah Al-Mulk pada waktu malam sebelum tidur, dan perbanyakkan membaca surah Al-Waqiah pada waktu pagi. Lazimkan perkara ini. Ini adalah salah satu surah Al-Waqiah dan surah Al-Mulk adalah salah satu rahsia kejayaan jugalah kepada batch saya, batch kata 5, rakan-rakan saya. Macam mana pagi-pagi kami pukul 7 kami bersama-sama membaca surah Al-Waqiah selepas subuh.
supaya pintu rezeki kami dibuka dan dimurahkan dan dipermudahkan segala urusan kami untuk kami belajar pada hari tersebut. Dan pada waktu malam pula kita pun tahu fadilat surah Al-Mulk ni macam mana. Kalau kita saling amalkan dia, fadilatnya bukan kita dapat sahaja di dunia, tetapi kita dapat juga di alam akhirat nanti pada masa yang akan datang. Jadinya nikmatnya memang besar. Tuhan dah janjikan nikmat yang besar. Tuhan pun dah kata dah dalam Al-Quran, nikmat apa yang ingin kamu dustakan lagi. Tuhan dah ingatkan berkali-kali dalam surah Ar-Rahman, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat apa yang ingin kamu dustakan lagi. Jadi inilah nikmat yang perlu untuk kamu kecapi, yang perlu untuk kamu rasai, dan untuk agar kamu boleh untuk berjaya pada di dunia maupun di akhirat. Di samping kamu kejayaan di dunia dan kamu juga mendapat kejayaan di akhirat, insya-Allah. Jadi itu adalah resolusi lah, sedikit resolusi kejayaan di akhir zaman. Jadi sebelum saya sambung kepada bagaimana kehidupan yang anda akan alami selepas SPM jika anda tidak bersedia pada waktu sekarang, saya akan mengajar sedikit bagaimana cara-cara untuk anda meletakkan matlamat. Cara-cara untuk anda menetapkan matlamat, ada beberapa perkara yang boleh untuk anda buatlah. Pertama, membuat matlamat secara khusus, iaitu apakah matlamat anda waktu sekarang untuk mendapat redha kedua ibu bapa, guru, dan mendapat kejayaan pada SPM akan datang. Itu contoh membuat matlamat secara khusus. Kedua, memilih matlamat yang berbaloi kepada diri. Apa maksud matlamat yang berbaloi kepada diri ni? Iaitu matlamat ini apabila anda dapat capai matlamat tersebut, dia secara tak langsung dapat memanfaatkan diri anda. Apa contoh-contoh? Contohlah, kalau anda sekadar matlamat anda hari Isnin anda hidup, anda hendak makan semata-mata. Itu matlamat anda untuk hari itu. Jadi benda-benda lain anda tak buat. Jadinya itu bukanlah matlamat yang berbaloi kepada diri bagi saya lah. Tapi ia hanya untuk adalah benda ruji ataupun rutin seharian manusia yang mampu untuk anda buat. Kalau matlamat yang berbaloi ini, contohnya selama ni anda tak pernah fokus di dalam kelas. Anda selalu tidur dalam kelas. Contoh macam saya lah. Saya dulu selalu tidur dalam kelas. Saya selalu tidur dalam kelas. Apa matlamat? Contohnya, hari ni aku masuk kelas, aku tak nak tidur. Aku nak fokus kepada apa yang cikgu ajar dan aku cuba untuk fahamkan. Bila anda capai je matlamat tu, lama kelamaan insya-Allah anda akan terbiasa dan anda tak akan mampu ulang perkara-perkara yang buruk yang anda perkara-perkara yang tak elok lah, bukan buruk lah, maksudnya kurang baik yang anda lakukan sebelum ni. Jadinya itulah pentingnya kita letakkan satu matlamat yang berbaloi kepada diri sendiri. Seterusnya, sentiasa mengutamakan matlamat anda dalam setiap keadaan. Matlamat ni ibarat benda yang kita nak capai. Tapi kalau kita nak buat satu perkara, contohlah anda hendak berjaya dalam SPM. Maafkan saya selalu ambil contoh berjaya dalam SPM sebabnya saya ingin tekankan untuk anda berjaya lah dalam SPM ni. Sebab apa nanti saya akan bagi tahulah dalam macam mana kehidupan anda selepas SPM kalau anda tak nak bersusah payah waktu ketika inilah. Jadinya matlamat anda untuk berjaya dalam SPM. Tetapi apa halangan untuk berjaya ni? Adalah sifat malas, sifat kawan-kawan ajak main, nak pergi main futsal, nak pergi main badminton, nak pergi jalan-jalan, nak pergi jiwa remaja kan, macam-macam nak buat. Jadi itu adalah halangan yang mungkin anda akan alami. Tapi percaya ataupun tidak, jika anda telah tetapkan matlamat, tolonglah saya merayu kepada anda untuk utamakan matlamat anda terlebih dahulu. Sehingga anda capai matlamat anda, barulah anda boleh enjoy sepuas-puasnya. Barulah anda rasa betapa gembiranya bila matlamat anda sudah dicapai. Selain itu, bukanlah saya hendak kata waktu sekarang ni kena belajar.
samping kita lupakan perkara-perkara yang lain. Bukanlah tak boleh enjoy langsung, tapi enjoy lah berpada-pada, insya-Allah. Jadi seterusnya menetapkan tarikh akhir untuk mencapai matlamat. Kalau sekarang matlamat anda untuk mendapat semua berapa subjek? 14 subjek ya cikgu? 11 tahun ni, 11. 11 tahun ni. 11. 11 subjek. Contoh anda nak dapat 11A, insya-Allah 11A. Semua saya doakan dapat 11A lah. Matlamat anda untuk mendapat 11A pada keputusan SPM. Jadinya menetapkan tarikh akhir ini adalah tarikh akhirnya waktu keputusan SPM keluar, bukan waktu peperiksaan kertas peperiksaan terakhir SPM. Jadinya sebab apa saya kata waktu keputusan yang keluar? Selepas anda tamat je exam, anda tetap perlu untuk menjaga hubungan dengan Allah, sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakal sahaja. Apa ingin anda apa yang akan anda dapat berdasarkan usaha yang telah anda lakukan. Allah Maha melihat, Allah tahu usaha hamba-hambanya untuk mencapai sesuatu perkara. Percayalah, Tuhan itu Maha mengetahui. Jadi seterusnya adalah ganti diri untuk pencapaian. Maksudnya di sini apabila anda ganti diri ni, saya lebih suka untuk masukkan dia sebagai berikan hadiah kepada diri anda apabila anda telah berjaya nanti. Ini adalah tindakan anda lah selepas anda dapat keputusan yang cemerlang. Berilah reward kepada diri anda. Tak pun kalau nak buat dalam waktu yang terdekat, cubalah dalam satu perkara, dalam satu hari, contoh macam tadi, anda tak nak tidur dalam seharian waktu kelas, nak fokus, dalam Google Meet nak fokus, nak sentiasa memberi respon dan sebagainya. Bila anda berjaya melakukan perkara tersebut, berilah reward kepada diri. Anda mahu makan ke, mahu makan benda-benda yang sedap ke, mahu beli makanan yang sedap ke, mahu keluar berjalan-jalan ke, itulah reward kepada diri sendiri. Secara tak langsung, anda tidak akan berada dalam keadaan tekanan dan berada dalam keadaan stres. Jadi itu adalah sedikitlah cara untuk anda mencapai matlamat anda. Jadi itu sahaja perkongsian saya berkaitan dengan tips dan cara untuk membuat satu matlamat dan sebagainya lah yang saya sampaikan sebentar tadi. Jadinya sekarang ni di slot yang terakhir, insya-Allah saya akan ceritakanlah sedikit macam mana cabaran anda yang akan anda alami jika anda tidak berusaha pada waktu sekarang. Okey. Jika sekarang anda bermain-main dan perkara ini pernah terjadi kepada diri saya sendiri, seperti yang saya ceritakan di awal tadi, iaitu saya bermain-main pada waktu sekarang. Saya tak nak dengar cakap, saya lebih kepada enjoy untuk diri sendiri. Bak kata Adam Hamzi waktu ketika itu, buat apa kita nak susah-susah, relax lah, exam lambat lagi. Nanti boleh belajar, kita enjoy lah dulu. Itu ibaratlah macam apa yang saya buat waktu ketika itu. Dan kesannya apa? Result percubaan anda, result percubaan teruk, masih teruk, tidak membanggakan lagi. Walaupun dia meningkat tetapi masih lagi tidak membanggakan. Dan keputusan SPM, walaupun keputusan yang baik, tetapi itu bukanlah keputusan idaman setiap orang, saya rasa. Kalau anda lihat keputusan saya, bukanlah keputusan idaman setiap orang. Dan kesannya bukan sehingga keputusan SPM saja, tapi kesannya sehinggalah saya nak mohon masuk universiti dan saya belajar di universiti waktu sekarang ini. Kesan dia sehingga sekarang masih saya rasai. Contohnya waktu saya hendak masuk universiti, betapa susahnya saya nak masuk universiti, betapa banyak cabarannya yang boleh untuk saya dapatkan tawaran untuk saya sambung belajar. Dan kalau boleh waktu ketika itu choice saya hanya satu je, untuk sambung di swasta. Tapi adik-adik, sebelum adik-adik fikir ada pilihan untuk sambung di swasta, adik-adik ingatlah satu perkara, ingatlah kepada kedua bapa anda. Kedua bapa anda bekerja siang dan malam. Takkanlah nanti, bayangkan adik-adik ada 6 orang adik-beradik, takkanlah kesemua kalaulah
dah 5 orang adik-beradik anda belajar di universiti swasta, institut pengajian swasta, anda pun nak belajar di institut pengajian swasta. Institut pengajian swasta ni di universiti memang yuran dia memang sangat tinggi berbanding universiti awam. Memang susah untuk anda bantu. Silap-silap anda terpaksa untuk bekerja sambil belajar dan secara tak langsung anda tidak mampu untuk fokus kepada pelajaran anda. Itu adalah kesukaran yang pertama lah. Jadinya mungkinlah Tuhan beri kejayaan kepada anda untuk anda masuk ke universiti, tapi dalam masuk ke universiti, tetapi kesannya jika anda masih bermalas pada waktu sekarang, perangai ataupun habit tersebut akan berlarutan sehingga anda belajar di universiti. Maksudnya apabila habit tersebut berlarutan, contoh dia macam sekarang lah. Maksudnya perasaan malas nak belajar. Ya Allah, malasnya aku nak buka untuk study ni. Sebab apa? Bila duduk termenung, bila anda duduk termenung, anda akan ingat balik macam mana perangai anda waktu anda sekolah dulu. Macam ni lah. Macam ni. Macam yang anda sedang buat sekarang di universiti. Di universiti, percaya ataupun tidak, di persekitaran anda, rata-ratanya walaupun anda tengok semua orang macam biasa-biasa je, tengok macam tak ada apa-apa pun. Oh, macam ni je budak ni. Macam ni je. Contoh nama dia Muhaimin kan. Nampak? Oh, macam ni je Muhaimin ni. Macam ni je Firdaus ni. Macam ni je Hakimi ni. Tapi sebenarnya bila keputusan start semester keluar, dia dapat dekan. Anda dapat 2.4. 2.6. Percaya atau tak, kalau daripada semester 1 dah dapat pointer yang rendah, untuk semester last nanti dia akan gabungkan, silap-silap susah untuk anda dapat combo, susah untuk dapat sijil. Kalau tak lepas kena berganti tahun. Ini bukan macam sekolah, walaupun anda ada subjek yang gagal, anda masih boleh sambung ke tahun hadapan. Tapi kalau universiti, semester tu anda gagal, untuk sambung ke semester yang hadapan, no way lah untuk cakap. Silap-silap kalau dah banyak kali berlaku, silap-silap anda boleh dibuang daripada universiti. Nak masuk universiti ni bukan senang ya adik-adik, bukan senang untuk masuk universiti ni. Jadinya itu adalah cabaran dia jika anda bermalas sekarang. Seterusnya, cabaran di universiti ni, cabaran universiti ni adalah cabaran persekitaran. Bagaimana untuk anda membawa diri anda ke arah yang lebih baik. Bila saya masuk universiti, ni ni cerita saya lah. Apa yang saya alami. Minggu pertama, minggu kedua di dalam universiti, orang masih berborak akan tanya, berapa keputusan SPM kau? Berapa keputusan SPM kau? Berapa A? Bayangkan orang di sekeliling saya waktu ketika itu, semuanya 8A, 9A, 6A, 10A, 11A. Saya terdiam. Yang keputusan cemerlang itu semua adalah kawan-kawan saya yang di universiti. Kawan-kawan barulah maksudnya. Semua saling nak mengenali kan. Bila diorang tanya saya jadi macam malu nak cakap. Tapi disebabkan saya percaya itu adalah keputusan saya. Saya cakap ialah, alhamdulillah saya dapat 3A, 3B. Dan saya berbanggalah dengan keputusan saya. 3A, 3B dan 3C+. Itu adalah keputusan SPM saya. Dan apa kawan saya cakap, tak apalah Dam, keputusan SPM tu benda dah lepas. Sekarang ni benda baru, buatlah baru. Tetapi jadikan perkara yang dah lepas itu sebagai pengajaran. Janganlah buat perkara itu berulang kembali. Jika anda buat berulang kali, maksudnya anda kurang bijak lah. Saya tak nak sebut perkataan tersebut. Maksudnya anda kurang bijak lah kalau anda masih melakukan perkara yang sama yang anda sendiri sudah nampak kesan dia pada diri anda. Jadinya itulah sedikit cabaran dalam universiti, bagaimana anda hendak adaptasi untuk ni. Dan sebelum saya terlupa, ada lagi satu cabaran di universiti. Jika sekarang anda belajar, cikgu-cikgu selalu ingatkan anda, tolonglah revision, tolonglah ulang kaji, tolonglah belajar. Betul tak? Kalau betul cuba komen dekat ruangan komen. Betul tak cikgu-cikgu selalu ingatkan dalam grup WhatsApp ke, secara depan-depan ke? Betul tak?
ke semua dah tidur ni? Tak apa, kita nak habis dah ni. Betul kan? Cikgu mesti akan ingatkan kita, tolonglah belajar, tolonglah ulang kaji. Di universiti, percaya ataupun tidak, contoh hari Isnin ada 3 kelas. 2 jam. Daripada pagi sampailah. Di universiti ni waktu dia gap dia panjang sikit. Dia lebih kepada rehat lah. Kan cikgu kan di universiti ni dia tak adalah macam sekolah. Tetapi di universiti ni masuk kelas, cikgu hanya bagi link semata-mata. Cikgu bagi link, kau masuk lah. Lepas tu cikgu tengok attendance. Lecturer lah maksud dia. Lecturer tengok attendance. Okay. Lepas tu lecturer mengajar. Lepas tu habis. Dan tak kau lah nak faham ke tak kan Adam? Rata kau lah kau nak faham ke tak. Itu ni, kalau tak faham tanyalah. Kalau tak faham tanyalah. Pandailah cari lecturer tu sendiri. Kalau tak tanya, tak ada lecturer nak datang kepada anda, Adam, faham tak apa yang saya ajar tadi? Kecuali lah pergi chat dengan lecturer tu, tanya tu, barulah lecturer tu akan tanya, faham tak apa yang saya ajar tadi? Barulah lecturer tu boleh ulang balik. Kalau tak, ikutlah, nanti anda akan dapatlah hasilnya di akhir semester anda macam mana. Itu di universiti. Lepas tu cara untuk anda belajar adalah ikut kepada kehendak anda sendiri. Tak ada kawan-kawan nak datang kata ini apa yang saya lihat sendirilah. Kawan-kawan sentiasa maksudnya macam kadang-kadang mereka akan belajar sendiri. Maksudnya kita tak nampak, kita bilik kita pun dua orang lebih kondusif lah. Tetapi kadang-kadang kita pun duduk blok lain, rakan sekelas kita duduk blok lain. Kita tak nampak pun dia belajar. Kita tahu kadang-kadang dia ajak kita pergi main futsal, pergi main badminton. Tapi tengok keputusan dia, dekan kau. Terkejut. Kadang-kadang saya pun ada juga terkejut dengan kawan-kawan saya dengan satu kos. Kadang-kadang ajak saya bermain semua kan. Tiba-tiba hari anugerah kecemerlangan setiap semester. Saya yang uruskan hari anugerah kecemerlangan tu. Tiba-tiba saya nampak hampir kebanyakannya adalah rakan-rakan sekelas saya yang dapat anugerah dekan. Anugerah dekan ni 3.8 ke atas tak silap saya. Ke 3.7 ke 3.6 malah. Susah nak dapat 3.8 tu adik-adik. Bukannya senang. Kalau lah anda belajar bersungguh, insyaAllah mudahlah untuk anda dapat. Tapi kalau anda sekadar belajar main-main, anda ambil sambil lewa, duduk relax-relax, percayalah untuk dapat keputusan yang cemerlang tu akan menjadi sukar. Sukar itu bukanlah sebabnya pelajaran tu susah, tetapi anda sendiri yang menyukarkan diri anda. Dan yang terakhir, di universiti ni perasaan malas anda itu akan lebih tinggi disebabkan lelaki belajar online. Belajar online, duduk bilik 2 orang. Lagi pula sekarang musim hujan. Contoh sekarang musim hujan. Kelas pula online. Pagi pukul 8. Buka laptop. Dengar, tahu-tahu habis. Tiba-tiba minggu depan tahu-tahu ada exam. Di universiti, examnya tidak menentu. Dia tak adalah macam ada takwim yang tetap. Ada exam. Kadang-kadang kita ada quiz. Kadang-kadang quiz tu 10% untuk markah assignment akhir kita. Kadang-kadang lecturer bagi kita assignment yang perlu untuk kita tulis panjang. Kadang-kadang kita perlu buat video dan sebagainya. Jadi untuk kita kerja di universiti ni adalah lebih banyak berbanding di sekolah. Tetapi anda akan rasa lebih relax berbanding di sekolah. Walaupun kerja banyak. Tetapi itu adalah pilihan anda sendirilah. Kalau anda terlebih relax, anda melayankan perasaan relax anda, melayankan perasaan tak ada apa-apa itu, nanti lihatlah keputusan di akhir semester. Jadi jadinya apa kena-mengena dengan waktu sekarang ini adalah sifat ataupun perangai ni dia akan berlarutan jika kita terbiasa buat dengan perangai tersebut. Jika kita biasa melalaikan pelajaran, kita biasa melalaikan homework kita, percaya atau tak, dia akan berlanjutan sehinggalah engkau dewasa, sehinggalah kamu besar macam sekarang. Jadi saya pun sendiri masih struggle untuk mengalami untuk menghindarkan daripada perkara-perkara ini, untuk membuang sifat-sifat ini insya-Allah. Jadi itu sahaja perkongsian saya sedikit macam mana kehidupan di universiti,
macam mana susahnya untuk anda adaptasi kehidupan normal life di universiti ini. Memang susah. Jika anda pilih untuk anda bersosial, maka anda akan hanyutlah secara jika anda pilih untuk fokus kepada pelajaran, insya-Allah anda akan Jadinya ini adalah pesanan terakhir saya lah sebelum kita buka sesi soalan jawab selepas ni. Mungkin sempatlah dalam 2-3 soalan. Kita akan habis dalam 10:26, 27 atau 10:30 boleh cikgu? Sebab tadi kita pun mula lambat cikgu. Boleh. Jadinya pesanan saya kepada adik-adik, belajarlah bersungguh-sungguh, cubalah capai matlamat yang telah anda tetapkan, berusahalah bersungguh-sungguh, dan nasihat saya, taatlah kepada kedua bapa, taatlah kepada agama, taatlah kepada guru-guru anda, dan kalau boleh hindarkanlah perkara-perkara yang tidak elok yang mendatangkan masalah kepada diri anda sendiri. Contohnya macam berkapal dan sebagainya. Cakap pasal berkapal ni, kalaulah di sekolah, saya sedar satu perkara di sekolah pasal berkapal ni. Ada cikgu dulu saya cakap, janganlah kapal di sekolah, benda tu tak akan berkekalan. Sehingga lepas PM ni confirm lah tak akan berkekalan. Dan apa yang saya boleh cakap, daripada 50% lah, saya ambil 50%, hanya apa yang saya boleh lihat, apa yang pendapatan saya daripada kajian saya lah dan pengalaman sendiri, hanya 2% sahaja yang mampu untuk kekalkan diorang punya kapal tu lah. Jadinya berbaloi ke anda berkapal sekarang tapi masa depan anda masih tidak pasti. Perjalanan hidup anda tak nampak lagi cahaya di hujung lorong, tetapi anda masih leka dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Di universiti, percaya atau tak, bermacam-macam orang yang anda akan lihat, bermacam-macam kos, bermacam-macam perangai, bermacam-macam muka ketampanan di universiti ni, macam-macam lah yang anda akan boleh lihat di universiti ni. Jadinya nasihat saya, tak payahlah membuat perkara-perkara tersebut. Tapi kalau nak buat, saya tidak menggalakkan dan saya tiada hak untuk melarang. Saya bukanlah sesiapa. Jadi saya hanya mampu untuk menasihati saja. Kalau boleh berpada-pada dan jagalah tingkah laku anda dan fokuslah kepada pelajaran terlebih dahulu. Masa depan anda lebih jauh lagi, masa depan dan cabaran masa depan anda, perjalanan hidup anda masih jauh lagi. Perjalanan hidup saya pun masih jauh lagi. Saya masih diploma dan saya ingin sambung ke degree. Kalau setakat saya lepasan diploma, mungkin saya masih tidak lagi dapat bekerja. Peluang pekerjaan sekarang susah. Mungkin saya akan sambung ke degree dan insya-Allah ke master ataupun ke PhD. Itu bergantunglah kepada kemampuan saya. Jadinya kalaulah diploma pun, CJ diploma pun tak laku sekarang kan cikgu, lagi CJ SPM, lagilah lagilah tak mampu untuk buat apa-apa. Maksudnya bukannya CJ SPM ni tak penting, penting, tetapi kalaulah anda tak berjaya di SPM ni, nanti CJ SPM itulah anda akan guna untuk sambung pelajaran diploma ataupun anda sambung kerja. Tapi setakat kerja menggunakan CJ SPM, saya rasa tunggu lagi 10 tahun kot mungkin anda mampu untuk membina kehidupan anda seperti keluarga yang lain, seperti keluarga yang harmoni lah. Maksudnya lebih ke arah yang lebih ceria, maksudnya bermacam-macam lah, ke arah yang lebih serius dan lebih keluarga. Takkanlah nak bagi anak bini makan kertas, makan pasir, makan batu kan. Kalau nak lepas SPM nak straight kahwin, mestilah anda hendak bekerja untuk mencari duit, untuk membantu keluarga secara khususnya, untuk berbakti kepada masyarakat secara amnya. Jadi mungkinlah, jadi betapa pentingnya CJ SPM ni untuk anda sambung kepada diploma dan perjalanan anda masih jauh. Kalau boleh sambunglah sampai ke degree, insya-Allah. Mana tahu ada yang mungkin masuk UNIZA, mungkin kita boleh berjumpa kan cikgu kan. Mungkin kita boleh berjumpa bersama-sama di UNIZA dan insya-Allah kita boleh berkongsi pendapat dan mungkin kita boleh kita boleh bersama-sama
merasai bagaimana seronoknya berada di alam universiti. Jadi belajarlah bersungguh-sungguh, buatlah yang terbaik, insya-Allah. Saya doakan semua mendapat keputusan SPM yang cemerlang. Jadi sebelum kita habiskan kita punya ni, mungkin ada beberapa soalan yang mungkin anda ingin tanyalah kepada saya. Mungkin 2-3 soalan boleh untuk saya sedikitkan sebelum kita tutup kita punya ni. InsyaAllah. Silakan. Mana-mana ada soalan Ada ke semua soalan dah tidur? Boleh, kalau malu nak cakap boleh tulis dekat chat. Boleh tulis di ruang ni, dekat ruang chat. Tak ada masalah pun. Saya okey je. 2021 tak ada couple, Adam. Paling banyak 2019 yang banyak couple tu. 2020 tak ada couple, Adam, tahun ni. Tahun 2019 Alhamdulillah banyak cikgu tak ada couple. sebab tu 30%. Sebab benda-benda ni bukanlah yang baik kan. Untuk tak baik lah sebenarnya. Tak elok lah untuk kita sendiri kan. Saya tak kata. Cikgu pesan sebab cikgu orang kata dah berpengalaman, dah nampak dah. Jadi kamu baru masuk universiti, baru nampak, oh betul cikgu pesan kenapa kan. Betul cikgu. Okay, ada soalan tak? Aiman, Fikri, Firdaus, Husna, Alif, Syafiq, Zakwan, Amilin, Zuhaira, Hakimi. Mana semua? Takkan diam je. Mana tak pergi? Takkanlah malu dengan Adam. Sebab semua pernah jumpa kan. Bukannya tak pernah jumpa. Ada soalan Zuhaira. Tulis Zuhaira. Boleh tulis. Nak cakap boleh, nak tulis boleh. Boleh tak? Cikgu kat rumah ke cikgu? Kat rumah. Nampak dekat ni lah, kat overseas kan? Tak ada lah. Saya nampak cikgu pergi Selangor cikgu. Selangor bukanlah, itu Seremban. Selangor bila? Zuhaira, boleh tulis dekat situ. Cikgu punya line ke ni? Dah ada soalan dah. Macam mana? Okey. Maaf cikgu, tadi line terputus lagi cikgu. Okey. Macam mana nak keep on track dalam study? Kadang kita ada matlamat tu tapi kejap je. Kadang bila tengah study tiba-tiba saya faham benda ni. Macam mana kita nak keep on track dalam study kita? Macam yang saya katakan sebentar tadi, sentiasa meletakkan matlamat anda itu di depan ketika anda ingin melakukan satu perkara yang lain. Cara-cara untuk meletakkan di hadapan ni adalah anda perlu ingat apa matlamat anda selagi anda masih belum tercapai matlamat tersebut. Cara-cara untuk anda ingat ni senang saja. Anda boleh tulis di dalam handphone anda ataupun anda boleh letak di meja study anda. Anda boleh sediakan satu benda yang boleh untuk anda lihat dan anda akan ingat, oh matlamat aku ini dan aku ingin capai benda ni. Selagi aku tak tercapai, selagi tu aku tak boleh hanyut. Jadi benda ini atas diri anda sendiri. Apabila anda melihatkan benda tu, secara automatik semangat anda itu akan membara. Di samping itu, cara yang lain, anda boleh juga untuk mengajak rakan-rakan mencapai matlamat yang sama. Apabila mengajak rakan-rakan untuk mencapai matlamat yang sama ni, saling antara satu sama lain boleh saling mengingati, boleh saling berkongsi atau mengingatkan antara satu sama lain lah bahawasanya matlamat kita nak ni, kita tak tercapai lagi. Jangan leka, jangan main-main. Jadi kita perlu study dan sebagainya. Jadinya kalau macam sekarang belajar
online di rumah kan. Susah untuk group study dan sebagainya. Jadi cadangan saya boleh je kalau nak ajak rakan-rakan, Google Meet, bersua muka dan sebagainya, VC. Jadi secara tak langsung semangat untuk anda mencapai matlamat anda tu akan sentiasa on track dan sentiasa akan membaralah semangat tu untuk capai dalam satu perkara tersebut, insya-Allah. Jadi itulah saya harap dapat menjawablah macam mana untuk keep on track. Samping tu boleh juga sentiasa berdoalah kepada Allah SWT agar cekalkan hati dan akal fikiran, cekalkan hati, jiwa dan perasaan ni untuk sentiasa komit dan konsisten dalam mencapai matlamat tersebut, insya-Allah. Ataupun Adam, cikgu rasa cara nak nak tetapkan matlamat tu, boleh tak cikgu kata macam ni, iaitu bayangkan kejayaan. Bayangkan boleh, kejayaan betul. yang akan dikecapi. Betul tak? Betul cikgu. Baru matlamat kita rasa, bayangkan. Bayangkan kejayaan Bayangkan tu. betapa manisnya kejayaan tu kan cikgu. Betapa seronoknya dapat keputusan cemerlang, dapat cemerlang dan sebagainya. Jadi itulah salah satu cara untuk kita keep on track dalam study kita. Jadi ada soalan lain? Ada soalan lagi? Perniagaan nak tanya kan Adam ke nak tanya cikgu ni? Cerita Adam yang jawab. Mana dia soalan dia? Soalan dia perniagaan ni kan kena hafal. Jadi macam mana nak bagi ingat sampai exam sebab kadang-kadang hafal hari ni esok lupa. Jadi sekarang untuk 3 bulan akhir ni patut start hafal ataupun buat nota dahulu. Ini saya bagi pendapat saya terlebih dahululah. Pendapat saya memanglah kita kadang-kadang kita akan lupa apa yang kita hafal. Jadinya contohlah dalam tempoh 3 bulan ni janganlah paksa diri anda untuk hafal seluruh subjek tersebut. Hafallah sedikit-sedikit benda-benda yang penting, benda-benda yang boleh untuk anda target. Itu yang pertama. Yang kedua, anda ketika hendak dalam tempoh seminggu ataupun 2 minggu, baca balik apa yang anda telah hafal. Percaya ataupun tak, ini apa yang saya apa yang saya lalui. Saya dah hafal lama, tapi apabila saya dalam tempoh yang terdekat, dalam contoh dalam 2 minggu, bila kita baca balik, insya-Allah benda tu mudah untuk masuk dalam akal, dalam otak kita. Akan mudah, kita akan mudah untuk ingat. Jadinya sekarang pun anda boleh start hafal, di samping anda hafal, di samping buat nota. Satu cara untuk anda buat nota yang terbaik untuk anda sambil hafal adalah untuk sambil hafal, apabila anda hafal, cara buat nota tersebut adalah anda terjemahkan melalui penghafalan anda. Iaitu anda tulis balik nota tersebut berdasarkan apa yang anda hafal. Contoh, 3 jenis perniagaan. Apa yang anda hafal? Milikan tunggal, sendirian syarikat berhad dan yang tu lah lagi satu. Jadinya apabila anda berjaya jadinya anda membuat 2 perkara tu, anda maksudnya dia macam buat 2 perkara tu dalam satu masa kan cikgu. Maksudnya kita anda tulis, tak adalah kita anda ingat. Anda tulis, anda ingat. Tak adalah kita start tulis nota dulu baru nak hafal. Tak. Tapi kita buat 2 perkara. Nanti insya-Allah nanti nak exam tu, insya-Allah dalam tempoh 3 bulan ni boleh untuk ingat. Mudah untuk kita melakukan satu perkara untuk jawab peperiksaan tersebut, insya-Allah. Sebenarnya banyak beberapa faktor lah untuk kamu ingat ni, Amelin. Yang pertama, yang tahun 2019, cikgu ingat lagi apa yang cikgu buat dengan diorang. Ialah cikgu ada buat peta alih. Ingat tak Adam? Peta alih. Ingat cikgu. Tuliskan, kemudian kamu kena tulis dekat papan apa fakta yang ada. Kemudian setiap bab kamu kena buat peta minda untuk setiap bab. Kan? Kemudian kamu ada guru muda yang kuat. Adam pun guru muda. Ramai guru-guru muda hebat. Itu kekuatan 2019.
kekuatan 2020 mereka penghafaz macam kamulah 2021. Jadi masa tu masa pandemik memang online. Dan sesamping tu 2019 pun buat latih to be. Berapa soalan latih to be kamu buat cikgu bagi? Kertas 2? Banyak kan? Banyak soalan kertas 2 latih to be kena hantar. 2020 pun sama. Okey. Setiap nak akhir exam, bukan akhir exam, nak dekat SPM nanti, cikgu akan minta kamu buat peta minda. Peta minda 1 bab 1 A4 paper. Itu memang cara hafal perniagaan. Mesti buat peta minda. Kamu nak buat sendiri pun boleh. Kan Adam kata tadi kena cari teknik belajar sendiri untuk skor subjek. Jadi perniagaan ni benda fakta, memang kena buat peta alih, peta minda. Dalam satu bab itu apa tajuk topik subtopik yang telah kamu belajar. Baru kamu boleh ingat. Kamu kena ingat konsep perniagaan ada berapa. Tulis tu 6. 6 tu apa? Tulis balik. Itu semua kena tulis balik samping buat latih to be. Guru muda, memang cikgu tak sempat buat guru muda Adam tahun ni sebabnya online ke? Susah. Itu salah satu teknik lah. Okay, ada soalan lain untuk Adam? Ada? Soalan terakhir? Betul soalan dari Firdaus. Kalau diri kita hanyut dari matlamat yang kita nak tu, apa yang kita perlu untuk lakukan? Jadi saya ada rasa macam soalan ni macam sama dengan soalan daerah tadi. Dan teknik dia samalah. Untuk anda memang perlu sedarlah sedar diri sikit untuk inilah, sedar diri untuk mencapai matlamat tersebut. Bayangkan kejayaan. Okey, bayangkan kejayaan, betul tak? Betul tu cikgu. Bayangkan kejayaan. Manisnya kejayaan tu akan anda capai nanti. Macam mana kita nak manage jadual belajar dekat rumah? Maklumlah sekarang belajar online. Kalau awal-awal PDPR ni semua semangat, lalas nak ujung tu semua hilang. Jadi macam mana nak manage jadual belajar? Sebenarnya soal untuk semangat ataupun di awalnya kita semangat, di hujungnya kita pudar dan sebagainya, semuanya itu bergantung kepada diri kita sendiri, kehendak diri kita sendiri. Jadinya jika anda dah ada matlamat anda tadi, saya percaya, saya yakin lagi percaya bahawa anda takkan ada perasaan untuk semangat tu hanya semangat tai-tai ayam, semangat sekejap saja. Pasti anda akan cuba sedaya upaya untuk capai matlamat tersebut selagi ia belum tercapai. Macam yang cikgu kata tadi, kita perlulah bayangkan betapa manisnya kejayaan tersebut. Kalaulah hanya kita bayangkan semata-mata, manisnya kejayaan, tapi anda perlu fikir juga, kalau tak kejayaan tanpa tindakan, tak ada apa-apa maknalah untuk kejayaan tersebut. Kejayaan dengan tindakan, insya-Allah anda akan dapat rasa kemanisan tersebut. Jadinya tanamkan semangat setiap pagi bangun, solat subuh, baca surah Al-Waqiah, lepas tu baca Al-Quran, doa kepada Allah SWT supaya sentiasa diberikan kekuatan, untuk diberikan semangat untuk sentiasa berusaha sehingga berjaya, insya-Allah. Saya yakin kamu semua boleh buat sedemikian, insya-Allah. Jadual belajar tu, cikgu komen sikit jadual belajar Fikri. Cikgu rasa jadual belajar ni tak perlu macam jadual sekolah lah. Kan penuh saja tu jadual daripada pukul 8, 7 pagi sampai 3.30 petang. Pening. Satu hari kalau kamu dapat 3 jam pun dah cukup. 3 jam 3 subjek. Pagi contohnya pukul 9, 10 satu subjek. Nanti pukul berapa kamu rasa kamu selesa, kamu tetapkan satu subjek. Malam nanti satu subjek. Cukup 3 jam pun cukup. Asalkan kamu konsisten. Tukar-tukarlah subjek tu. Mula-mula pagi buat matematik latihan, nanti tengah petang buat subjek lain, malam subjek lain, buat latihan, buat latih to be. Kamu bergile-gile ikut subjek. Mana kamu suka kamu letak dulu. Mungkin itu boleh membantulah kan. Tak perlu terikat macam dekat asrama. Tak perlu. Sebab kita duduk rumah. Sebab bila duduk dekat rumah ni, masa yang terluang tu lebih banyak kan cikgu. Masa yang boleh untuk kita buat satu. Lagi sekarang
kita pun dalam pandemik lagi susah untuk bergerak ke hulu ke hilir kan. Jadi Lagipun masa kat tu lebih rumah ni banyak. banyak tu, kat rumah kan banyak ni kekangan, banyak cabaran, nak tengok TV, nak main game, nak Dia rasa macam-macam lebih boleh dekat. buat. Ha. Betul cikgu. Ya. Ada soalan lagi untuk Adam? Ada lagi? Tak ada dah. Kalau tak ada, insyaAllah sebelum tutup, saya ingatkan kepada anda, jadilah seperti botol air mineral, iaitu berapa nilai botol air itu, di mana tempatnya yang ingin anda letakkan diri anda. Seperti botol air. Kerana apa saya bagi contoh botol air? Kita lihat botol air kalau kat kedai air mineral harganya hanya RM1. Tetapi jika di KLIA ataupun di tempat-tempat shopping yang terkemuka, tempat antarabangsa, harganya adalah lebih mahal berbanding di harga kedai. Itulah diri kita. Jika anda pilih untuk letakkan diri anda sebagai biasa-biasa, maka itulah tempat anda. Jika anda pilih untuk letakkan diri anda di tempat yang lebih eksklusif, maka nilai diri anda itu adalah lebih mahal dan lebih mendapat perhatian daripada orang lain, insya-Allah. Jadi akhir kata daripada saya doakan kejayaan kamu semua, semoga berjaya di dunia maupun di akhirat, semoga berjaya dalam keputusan SPM yang akan datang. Saya memohon ampun dan maaf jika ada kesilapan dan kekurangan yang saya sampaikan sepanjang pada malam ini. Dan sebenarnya sekarang pun saya ada terlibat dengan meeting lain cikgu sebenarnya. Saya masuk 2 device sebenarnya. Saya ada annual grand meet malam ni sebenarnya. Dan malam ni dah malam esok. Just waktunya saya tak perasan. Jadi saya minta maaf lah kalau ada terlewat masuk tadi ataupun saya ada terhilang fokus sebentar ni lah. Jadinya saya doakan semua dan saya terima kasih kepada cikgu memberi ruang dan peluang dan kepercayaan untuk saya berkongsi lah sedikit. Dan saya tidaklah sehebat mana, saya tidaklah sehebat kamu semua. Saya yakin kamu semua adalah lebih hebat daripada saya, mampu menjadi lebih hebat daripada saya. InsyaAllah kita sama-sama berjumpa nanti di puncak kejayaan, insyaAllah. Itu saja tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul as. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Adam atas perkongsian yang bermanfaat. Assalamualaikum. Okey. Terima kasih Kak Ego. Okey. Okey. Terima kasih semua, insya-Allah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.